Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Luqtam lisani yafqali amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT atas limpah rahmat dan kasih sayangnya. Kita masih lagi boleh sambung kitab kita ni, kitab Sabilan. Tarikh mana lah. Kita dah. Okey ni. Sunat mengukup ni. Mengukup ataupun mengasapi kain kafan 3 kali. Okey, sunat apa ni? Mengukup mengasapi kain kafan 3 kali dengan asap kayu gaharu ya. Terkecuali kain kafan orang yang ihram. Tapi kalau orang yang ihram ni dia tak boleh lah, tak boleh bawang ni lah. Dia pun tak perlu tutup kepala, gapo muka, kena buka habis lah. Cara lain lah. Tapi kalau orang yang lain, orang biasa yang tidak ihram haji atau umrah, dia kena mengasapi tu nak suruh bawang ni lah. Matlamat gitu lah. Bukan bau tu ada masuk jin ke apa bukan, tapi nak suruh bawang ni lah. Kaedah bawang ini salah satunya asap lah. Kain kafan yang terbaik dan yang terlebar dihamparkan dan dibubuhi wangi-wangian yang dicampur dengan kayu cendana dan kapur baru. Lah ni ada dah style sebut gapo. Ambil pakej lah dah. Okey, hak kita dia bahagikan ni tahu dah. Kayu cendana dan kapur baru lah. Dah. Sesudah itu dihamparkan lagi lapisan yang kedua. Lapisan pertama hampar lapisan kedua. Di atas lapisan yang pertama dan ditaburi di atasnya wangi-wangian dan kayu cendana juga ya. Dan dihamparkan lagi lapisan yang ketiga di atas lapisan kedua yang ditaburi dengan wangi-wangian dan kayu cendana. Matlamatnya wangi-wangi ya. Kalau kain kafan itu terdiri dari 5 lapis, maka ditaburi wangi-wangian pada setiap lapisnya agar jenazah tidak cepat busuk. Matlamatnya tidak cepat bau busuk lah. Nah. Tu kaedah dia lah. Cara nak tak bau busuk lah. Setelah itu diletakkanlah jenazah dengan perlahan-lahan pada lapisan yang ketiga dalam posisi terlentang. Terlentang lah. Banyak lah. Kedua tangannya diletakkan di atas dada. Tangannya di atas dada. Atau diluruskan di sampingnya. Boleh berlaku lah. Sama tak atas dada ataupun lurus sampingnya. Diletakkan kapas yang berbentuk bulat lah. Yang dibubuhi cendana dan kapur barus. Tak ada lah. Kapas tu biar bau wangi lah dah. Bubuh. Apa kata? Cendana dan kapur barus. Dah. Lepas tu, pada semua anggota yang berlubang seperti mata, telinga, mulut, hidung, dubur. Berlaku dah. Tapi makruh memasukkan kapas ke dalam dubur terkecuali memang diperlukan. Tapi dubur untuk molek bubuh ni. Kalau terperlu saja. Dah, gitulah. Umpamanya takut keluar sesuatu dari dubur tak boleh tarik lagi lah, gitulah dah. Jadi dia bubuh lah. Kerja dekat tak perlu dah dubur tu dah. Dan juga diletakkan kapas pada mata luka yang tembus. Kalau ada tempat-tempat luka tu, lubang luka lah, lubang luka tu bubuh lah dah. Ke dalam rongga tubuh jika ada lubang lah. Dan pada seluruh anggota sujudnya iaitu dahi, hidung, mulut, tapak tangan, perut dan jari kaki. Bubuh belaka tu benda wangi lah dah. Kerana memuliakan seluruh tempat sujudnya dan diikat kedua batang paha. Bubuh kapas ni nak. Kerana memuliakan seluruh tempat sujudnya tu. Dan diikatlah kedua batang paha dia tu diikat dengan kain. Kemudian diletakkan kapas pada pantat punggung. Lalu dibalut dengan kain yang dibelah dua pada kedua hujungnya. Punggung dia tu, pantat punggung lah. Lalu dibalut dengan kain lah. Letak kapas bawah punggung ni lah. Lepas tu ikat pula dengan kain lah. Diberi cawak seperti memasang cawak pada perempuan yang mustahadah. Zaman dulu lah ni tak cawak dah lah ni, pakai pampers dah. Dah ni model dia je lah. Tapi dulu yang style cawak lah nak. Jadi buat style macam cawak tu tak keluar apa-apa dah. Ikatan dikuatkan agar tidak keluar sesuatu. Lalu dilipat sebelah lapis kiri kafan yang bertemu dengan tubuh jenazah ke sebelah kanan. Jadi ikat tu kuat sikit. Lipat sebelah kiri kafan yang bertemu dengan tubuh jenazah ke sebelah kanan. Kiri kanan lah. Kiri ke kanan ikat. Dan sebelah lapis kanannya ke kiri. Sepertinya ikat lah. Kanan ke kiri, kiri ke kanan dah. Lipat dah.
Kanan ke kiri, kiri ke kanan lipat kain tu lah. Kain kafan. Kemudian seterusnya lapisan kedua dan ketiga. Gitulah. Lapisan kedua ketiga tu macam tu juga. Kedua hujung kain kafan disimpulkan. Baik di hujung kepala maupun di hujung kaki. Yang diikat seluruh kafan agar jangan terbuka ketika mengangkatnya. Jadi ikat-ikat tu matlamat ya. Tak boleh terbuka lah. Sampai dimasukkan ke dalam yang kubur. Lalu dibuka ikatannya. Dari kubur tu buka lah. Terutama kepala gitu lah. Kerana makruh dimasukkan dalam kubur dalam keadaan terikat. Jadi dia kata tak molek pula dah. Kalau ikat tu pakai pada kubur. Terbuka. Terikat lagi gitu. Lebih kurang. Jadi molek buka belakang. Paling kurang buka depan lah. Wang untuk pembayar harga kain kafan diambil dari harta peninggalan. Jadi harta saka, harta si mati untuk kain kafan dia lah. Yang meninggal tidak dibebankan kepada orang yang berkewajipan mengeluarkan nafkah kepada yang meninggal. Jadi kalau mati tu anak bukan pok lah harta dia, ataupun pok mati bukan harta anak lah. Kalau pok tu dia pecek ke apa dah, ataupun tak kerja buat anak cucu dia tangguh tu lah, ataupun pok dah. Jadi walau bagaimanapun sepatutnya harta daripada harta si mati dah. Terkecuali kalau meninggal itu isteri yang tidak nusyus. Isteri yang tidak nusyus, suami dia lah tanggung, ataupun anaknya, ataupun pelayannya, tahulah jaga dia dah. Maka harga kain kafan itu diambil dari harta suami yang mampu. Tu kaedah dia lah, suami dia tanggung dah. Kalau isteri tak diterhitung mampu sekalipun dalam masa iddah talak rajai, maka pembiayaan itu dikeluarkan oleh bekas suami. Lepas talak rajai ni macam isteri lagi dah. Ni kita orang Melayu ni habis perambat balik umur. Pok bini dah. Mok pok bini ataupun tok tua dah. Balik umur mok pok mu dah karut tu dah. Tu panggil karut tak ngaji dah. Pasal dia iddah ni dia kena berada dalam rumah suami dia lagi. Tak boleh keluar dah. Tu asal dia. Demikian juga dan ketuk lelaki kena tanggung termasuk mati pun gapo pun. Siapa kau tahap kena urusan pengkebumian pun suami lagi dah. Walaupun telah rejeki dah. Gitulah. Demikian juga berlaku bagi isteri yang dalam iddah, dalam tempoh tu dah talak ba'in. Iddah talak ba'in ni, talak ba'in ni cerah. Kira tak boleh nak klik baik dah kita kata dah. Dah. Kalau dalam keadaan hamil, dalam keadaan hamil ni dia cerah talak ba'in, dalam keadaan hamil semua tu tanggungnya tok lelaki juga sebab dia tu jaga baby dalam perut dah. Jaga baby tu dia kena bayar nafkah bini, nafkah makan bini tu dia ada baby, dan baby sekali lah dia kena tanggung belakang dah. Walaupun cerah dah talak ba'in tak boleh talak yang tak boleh rujuk lah kita kira dah. Gitulah. Tu banyak kalau kita ngaji molek banyak dah. Selesai masalah masyarakat kita ni nak. Tapi gitu dah tu. Banyak untuk buat lah gitu dah. Kalau yang meninggal tidak meninggalkan harta peninggalan lah. Orang mati tu tak ada harta peninggalan. Dan suaminya tidak mampu pula. Maka pembiayaan itu dibebankan kepada orang yang memberikan nafkah kepadanya semasa hidupnya. Jadi tak lelaki. Adalah jenis hak kurang sikit dah. Tak cerdik kau gapo nikah dah tu. Cacat kau gapo dah nikah juga. Tapi nafkah dia tanggung oleh orang lain. Maka orang dia nanggung lah nafkah dah. Baik dari keluarga atau tuan yang meninggal dah. Ikutlah. Baik yang meninggal itu bapaknya, neneknya, anak yang masih kecil atau sudah besar. Baik budak yang mempunyai anak dengan tuannya, terhamba lah. Yang ada anak dengan tuannya dah. Dipanggil apa dah? Umur alak ke apa dah. Ataupun budak yang dijanjikan akan dimerdekakan, iaitu hamba mukatab dia panggil dia. Dia janjilah, ada perjanjian. Kalau bayar sikit-sikit dia merdeka. Jadi orang-orang ni saling itulah bertanggungjawab lah. Maksudnya orang itu tangguh tu bertanggungjawab lah. Wali yang jaga nafkah dia kena jagalah. Kain kafan ke apa dah. Kalau tidak ada yang wajib memberikan nafkah, maka harga kain kafan dari pembiayaan yang lainnya dibeban kepada tembatul, maka tak ada siapa-siapa duk cara dah. Landangnya tak ada siapa-siapa dah. Keluarga ke apa. Maka orang ni barulah dibebankan kepada Baitul Mal, iaitu kerajaan lah, duit kerajaan.
Kalau tidak ada Baitul Mal atau ada Baitul Mal tetapi sukar mengambilnya kerana di bawah kekuasaan raja yang zalim. Ini pun masalah juga. Raja yang zalim ni. Jadi ada setengah-setengah fatwa tu dia tak beri. Dia kaedah zakat ni beri pada pemerintah. Pemerintah je cara lah. Tapi kadang-kadang ada ulama-ulama ibu fatwa dalam fikir haji ke apa dah seolah-olah tak boleh beri kepada pemerintah dah. Pasal ada lah dia tengok tu masa tu lah nah. Raja pemerintah tu nampak tidak betul mana dah pengurusan harta dah. Gitulah ceritanya. Gitulah kalau tak boleh juga tak boleh ambil daripada tempat-tempat banyak songai, banyak masalahnya, banyak apa panggil apa ada istilah dia dah banyak prosedur yang banyak banyak cara dah. Jadi rohok pula kita nak minta harta tempat-tempat. Maka harga kain kafan dari pembiayaan lainnya ambil daripada lain lah. Dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Tak kira orang kapur tu ada mampu ataupun putih sikit sore, derma. Cara berlaku lah, tanggungjawab berlaku dah. Maka dari huraian di atas dapatlah diketahui wajib bapa membelikan kain kafan untuk anaknya yang besar sekalipun lah. Dan tuan membayar harga kain kafan kepada hambanya dan pembiayaan lainnya untuk budaknya dah, hambanya dah. Yang dijanjikan akan dimerdekakan sekalipun walaupun janji merdeka pun tanggungjawab hamba dia lagi. Ayah dan tuan tidak wajib memberikan nafkah kepada anak atau budaknya masih hidup. Kalau besar tu hadirin. Walaupun tidak wajib, sekalipun tidak wajib. Sekalipun ayah dah tua tidak wajib beri nafkah kepada anak atau budaknya masih hidup. Ya ada PT sendiri dah, anak ada PT sendiri dah. Hamba tu ada PT sendiri pun nak makan minum dia. Tapi kalau mati kat tak ada orang cara wajib lah tua dia ataupun ayah tu cara lah untuk kafarkan mayat anak dia ke ataupun hamba dia lah. Kerana anak yang tua dianggap tidak mampu kerana meninggalnya dan sahaya hamba yang dijanjikan akan mereka itu menjadi batal kerana meninggalnya. Jadi walaupun dia macam ada nak jadi merdeka dah kerana ada perjanjian kalau bayar sikit-sikit boleh jadi bebas ke hamba, jadi merdeka. Tapi kerana dia mati kat sakut lah dia bebas kan, harta dia hak isi boleh jadi ketua dia semula dah. Sebab dia tidak memiliki gapo dah. Tak ada milik gapo orang hamba ni. Jadi last sekali kat dia kembali kepada tua dia lah, tua dia tangguh mati dia pun dah. Begitu dia anak dah. Begitu anak tak mampu gapo pun pok je tanggungjawab semula dah. Walaupun tua pun dah. Walaupun besar balik pun dah. Demikian juga tidak wajib anak membayar harga kain kafan untuk isteri ayahnya. Pula dah. Ayah dia kalau ada isteri dia mati dah. Adik anak tak wajib dah. Dan sekalipun anak wajib memberikan nafkah kepadanya semasa hidupnya. Semasa hidupnya wajib dah. Kalau nampak ayah miskin, anak kena tangguh dah. Makan minum mak ayah dia dah. Tapi mati tu dia kata tak wajib lah. Tak wajib kita kira gini. Tak wajib ni dia kena ambil harta ayah dia lagi lah. Pasal ayah dia bertanggungjawab pada isteri dia. Mak dia ke mak tiri dia pun dah. Lepas tu kalau tak ada juga barulah nak turun kepada anak dia dah. Siapa yang diwajibkan membayar harga kain kafan untuk orang lain, maka kain kafan yang wajib baginya membayarnya hanya selapis saja yang dapat menutup seluruh tubuhnya. Kalau kata wajib pun tanggungjawab nak bayar pun dia hanya wajib saja dah. Tak tiga lagi tu esek lebih-lebih lah. Dah dia tidak wajib tu dah. Haram melebihi dari selapis kalau harganya dibayar dari Baitul Mal. Masalah kalau dari Baitul Mal harta KJN ni, harta rakyat seluruhnya, nak ambil sikit pun tak boleh lebih ni, bahaya dah. Jadi dia kata haram yang kalau ambil lebih harga daripada Baitul Mal atau dari harta yang dia wakafkan siapa hak tu dah. Untuk keperluan mati seorang ni buat beli masjid lagi. Harta rakyat ni, harta KJN ni bermewah-mewah pula. Lebih daripada keperluan, lebih berat lah kena tanya dah. Habis esko. Jadi kena fikirlah jangan siapa apa dah. Jadi semua kita ni kalau kita jadi pemerintah, jadi ketua sekolah, ketua apa jangan lebih mewah, lebih hak dah. Keperluan sungguh tak apa. Kalau tidak kak, kalau melibatkan jurus pelajar atau apa kau, kadang bukan untuk kepentingan pendidikan budak ni, kena mikir juga dah. Jangan jadi soal banyak dah esok dia daripada masyarakat ni. Begitu juga ni lah. Siapa ke harta Baitul Mal ni nak guna lebih pun tak boleh dah. Betul-betul perlu saja. Bobo cukup itu kata dah.
Bukan lebih hak dah. Kalau 3 kain tu lebih dah. Kira besar je kain dah. Tidak patut seorang menyediakan kain kafan untuk dirinya sendiri terkecuali kain kafan itu nyata halal. Gitulah, kalau sediakan kafan tu betul-betul halal ataupun sedikit syubhat. Kalau ada benda-benda sikit sebanyak tu, gitulah dah. Cuba elok dah. Atau bekas tubuh orang yang soleh yang dianggapnya sebaik-baik kafan. Ni pun lagi itulah masalah perbahasa tabaruk ni dah. Berkat-berkat orang soleh setengah mana? Berkat-berkat orang soleh. Biasanya kias dengan Nabi, tapi kias dengan Nabi sahabat sebesar Abu Bakar, Umar pun orang tak ambil berkat tabaruk dia. Orang ambil nama tubuh Nabi ni, nak ambil hak tubuh orang lain ni satu perkara yang kias-kias jauh-jauh boleh. Tapi kita rasa kadang-kadang jadi taksub ni. Benda yang kita tak tahu hakikat orang tu betul-betul berkat atau tidak dah. Sebab manusia ni zahirnya baik, kita boleh sangka baik, kita nak baik kepada dia, tapi kita nak yakin 100% zahir baik, tentulah berkat kehidupan dia sampai ke ahli syurga tentu tak boleh jamin dah, tak boleh jamin dah. Semuanya Allah yang Maha tahu, kita ni tak tahu ke sekarang dah. Benda gitulah masalah kita kadang banyak yang terjadi dah taksub ni. Lebih hak kepada tok guru, tok wali lah ke apa. Siapa hak ambil kerja tu masalah nah. Kalau orang yang hendak meninggal berwasiat kepada ahli waris, orang nak mati tu ayat ke anak beranak dia, anak cucu dia, ketika hidupnya katanya kafanilah aku dengan kain kafan yang sudah aku sediakan. Di awal ni kain kafan ni. Apakah wajib mengkafaninya sesuai dengan pesanan itu ataukah tidak? Ada perbezaan pula. Menjawab pertanyaan itu, para ulama berbeza pendapat. Maka dijadikan pegangan oleh Syekh Ibn Hajar Al-Hatami dan yang lainnya, wajib dikafani dengan kain telah disediakan itu. Ibn Hajar kata wajib. Khilaf tapi dia kata wajib dah Ibn Hajar Al-Hatami ni. Persamaan masalah ini, maka wajib membayar hutangnya dengan harta yang telah ditentukannya. Kalau dia kata bayar hutang ni, hak ni kalau aku mati, hak ni dah. Sekian-sekian ni, PT aku simpan sini, telah bayar hutang. Jadi, kena ikutlah dah, kena ikut. Begitulah dah. Okay. Lepas tu, kalau kuburan terbongkar, kubur ni korek dah, hingga kelihatan jenazah tanpa kafan, kerana kafan yang dicuri orang. Zaman dulu ni ada cerita curi kain kafan dah. Zaman dulu dah. Tahu berkali kain kafan dulu mahal kau gan Allah alam dah. Ada kadang-kadang ada orang bahas kata tunggu kubur tu jaga daripada kena curi kain kafan lah. Salah satu sebabnya. Dah. Allah alam dah. Atau kafannya sudah hancur. Wajiblah mengkafaninya, baik harga kain kafan itu diambil dari harta peninggalannya ataupun daripada harta ahli waris yang wajib memberi nafkah kepadanya semasa hidupnya, atau dengan harta Baitul Mal, baik harta peninggalannya belum dibahagi-bahagikan ataupun sudah dibahagi oleh ahli warisnya. Pendapat ini dijadikan pegangan kalau tahulah. Terbongkar kubur siapa hilang kain kafannya ataupun hacur dulu, tak ada kena hacur. Nampak terbongkar pula kubur, nampak dah. Jadi benda tu nak suruh tutup aib si mati tu malaknya mesti wajib lah kena cari kain kafan tutup mula lah. Kita terbuka dah, kata terbuka tu hacur dia tu biarlah, masalah nak nampak dah. Mawardi berkata, kalau sudah dibahagikan harta peninggalannya, kemudian kain kafannya dicuri orang, tidaklah wajib ahli waris mengkafaninya, tetapi hanya sunat. Tapi Mawardi ni orang usul dalam mazhab Syafi'i juga, dia kata tak wajib dah. Kafan dah dulu kan. Pakai tanah semula, pakai tak payah kafan mula lah. Dia gitulah dah. Tu pendapat jadi khilaf lah. Kita nak pilih hak mana, ikutlah dah. Mengusun jenazah adalah khusus pekerjaan lelaki. Roti ni tak payah sibuk lah. Nak pergi kubur, nak susu, nak akad, nak tak payah. Mengusun bukanlah pekerjaan yang hina, tapi pekerjaan mulia. Susu orang jenazah si mati ni satu pekerjaan yang mulia. Molek lah. Satu amalan yang mulia. Haram mengusul jenazah dalam bentuk yang menghinakan, seperti ditaruh dalam karung atau dengan cara yang ditakutkan jenazah akan patah dah. Kalau nampak tu macam nak hina dah. Over sangat. So siapa nampak ni bukan nak hormat, nak kena, nak kemayang. Baru haram dah. Yang terafdal mengusul jenazah dalam tanduan yang segitiga. Dari tanduan yang segi empat ni. Maksudnya bentuk dia bukit ke ataupun gitulah dah. Segitiga ataupun bukit gitu. Bukit hak jenis segi empat pun.
Kristian lah. Kira nak suruh biasa daripada Kristian lah. Tanduan yang segitiga bentuknya seperti dalam gambar berikut ini. Ada gambar ni kalau kira ni. Oh gitu deh. Maksudnya depan tu. Masuk segitiga ni maksudnya kecil dah ke depan, besar dah ke belakang kan biar nampak naik sikit lah. Bukan segi pak molek lah. Dari arah yang sempit ada 2 batang kayu yang diletakkan di bahagian depan dan 2 potong kayu yang ada pada arah yang luas adalah di belakang. Belakang tu hak luas. Sempit sikit tu di atas lah. Kepala dah. Yang mengusul terdiri dari 3 orang lelaki. Syekh Ibn Hajar berkata dalam kitabnya Tuhfah, janganlah diusung kedua kayu yang pada arah belakang oleh seorang lelaki dah. Jangan usung. Putus macam dah. Syekh Ibn Hajar berkata dalam kitab Tuhfah. Okey, Sa'id Uman berkata difahami dari perkataan Syekh Ibn Hajar ini sunat mengusung jenazah bahawa kepalanya diletakkan di depan, baik berbetulan dengan kiblat ataupun tidak berbetulan dengan kiblat pun tak kisahlah, sampai depan lah. Kalau mengusung tak di muka tidak. Dan kalau ia mengusung di muka hadap depan dah, tidak dapat mengangkat ditambah menjadi 2 orang. Tak cukup seorang tambah 2 orang lagi. Bukan tambah seorang je, tambah 2 orang kata. Seorang di sebelah kiri dan seorang di sebelah kanan. Jadi jumlah yang mengusung dahulunya 3 orang menjadi 5 orang. Bukan 3 jadi 5 orang. Dan kalau juga tidak dapat dia mengangkatnya tambah lagi menjadi 7 orang atau 9 orang sesuai dengan keperluan. Namun yang penting hendaknya jumlah yang mengusung tadi adalah ganjil. Jadi matlamat dia biar jadi ganjil dah. Jadi ngusung dia pun ia kira ganjil molek dah. Usul mayat ni dalam usul jenazah ni. Kalau tanduan ni tu lah tempat panggil keranda dah, keranda mayat tu. Kalau tanduan itu persegi 4 maka bentuknya seperti gambar berikut lah macam biasa lah. Pengusul terdiri dari 4 orang dan masing-masing pada setiap sudut. Kalau tidak dapat mengangkatnya ditambahlah menjadi 6, 8 atau lebih sesuai dengan keperluan lah. Ni hak biasa tempat kita lah ni. Makruh mengangkat jenazah seorang atau 2 orang. Terkecuali kalau jenazah itu kanak-kanak yang kecil dah. Anak-anak tak apa lah dah. Nak angkat sikit je. Okay. 2 macam tanduan tu ataupun keranda tu dah. Yang diterangkan di atas yang segitiga dan yang segi 4 maka lebih afdal memakai salah satu dari kedua macam tanduan ataupun keranda di atas. Sunat dalam mengusung jenazah wanita dan khunsa dengan menutup di atasnya dalam bentuk keranda. Keranda ni biasanya untuk otino dulu dah. Ni pas kau jatuh dah. Dulu untuk otino saja dah. Sebabnya nak tutup benda-benda aurat ke benda susuk dalam otino dah. Agar terlindung seluruh tubuh jenazah. Tu matlamat dia dah. Tapi dah ni pas kau jatuh ke ada keranda juga dah. Dan haram menutup jenazah dengan kain sutera. Tak boleh ha? Atau benang emas sekalipun jenazah perempuan. Tak boleh. Jenazah perempuan pun tak boleh. Kain sutera atau benang emas dah. Dia pun jangan duduk jauh-jauh, duduk dekat dengan jenazah. Sekira-kira kalau berpaling kelihatan jenazah. Gitulah. Maksudnya jangan jauh sangat lah dah. Tengok belakang nampak jenazah dah. Sunat bawa jenazah cucu dia. Sebenarnya makruh perempuan ikut belakang jenazah pas kubur lah. Walaupun tidak janguk mana dah. Janguk sama teluh lah dah. Tak janguk pun tidak tetap makruh dah. Bahkan kadang-kadang menjadi haram kalau disertai dengan teriakan dan bercampur dengan kaum lelaki. Bila jadi haram kalaulah campur laki dengan laki dah. Ataupun ada unsur apa kata nihayah iaitu meratakan meratap jadi haram lah. Kalau tidak makruh ya. Pergi saja tu makruh dah. Nak pergi lepas tu lah bukan tak boleh pergi hotel tapi pergi lepas tu, pergi lepas tenang dah. 2-3 hari lepas tu pergi pula dah. Bukan sekali orang nak tenang ni pakai kaki habis hotel dah. Makruh menyaringkan suara di samping jenazah. Tak kira dah jangan kita duk zakir lah, takbir lah ke apa. Atau baca doa kuat-kuat tak payah dah masa nak usin jenazah kena senyap dah. Dikala berjalan sekalipun dengan mengucapkan zikir, membaca Al-Quran dan membawa wangi-wangi apa, semuanya kena senyap, tak boleh gegar. Biar tafakkur, biar rasa kita menuju alam kubur, okeylah kita gegar-gegok lah dah. Hanya sunat diam agar selalu memikirkan mati dan akan fananya. Kita bawa orang mati ni, orang bawa anak beranak kita ke siapa-siapa pun, kita dengan perasaan tafakur, dengan memikirkan kita mati kan, jangan fikir orang dari atas keranda tu nak masuk kubur, jangan mati dah.
kita pun akan jadi podio lah. Tak lama lagi dah. Jadi kita memikir, Allah aku ni mati juga lepas ni. Masuk kubur macam orang si mayat ni juga dah. Si mati juga dah. Tak lama je. Tekas sikit dah sebenarnya. Dia awal sikit. Lepas ni kita pulak dah. Jadi barulah kita berasa ada kesan kita bawa ke kubur. Boleh mendidik hati kita dah. Jangan seperti perbuatan orang yang jahil yang menyaring-nyaringkan suara berbicara ke derah pula dah. Zikir derah dah. Dan menyaringkan suara membaca zikir ketika iring jenazah. Jadi jangan buat gitulah. Azan kau setengah tu azan nak turun. Dia kata untuk solat tu menjadi bid'ah lah. Azan nak turun mayat lah. Macam pergi haji laga apa tak solat. Kiah-kiah ni jadi penuh agama dah. Jadi pada kita buat yang sunnah gitu kan. Makruh mengiringi jenazah dengan membawa api sekalipun dengan api pedupaan. Bawa api tak boleh dah. Pada api tu untuk dupa ni untuk bau wangi mana dah. Tapi masalahnya ada unsur macam api tak boleh dah. Melainkan kalau mengubur pada waktu malam. Tapi waktu malam tak apa lah nak ugan dah. Tidaklah makruh membawa lampu atau lilin atau lainnya atau api dah. Terutama ketika masukkan jenazah ke dalam kubur supaya nampak dah. Sangat diperlukan lampu agar dapat melaksanakan apa yang semestinya dikerjakan dalam menguburkan jenazah. Tidak jatuh, belebok ke mana dah. Mayat dah. Jadi kita pasal lampu kau, api ke apa kalau untuk nampak. Zaman dulu api lah. Lalu ni pakai lampu lah. Malik dah. Lagi cerah dah. Supaya boleh tanya dengan baik sempurna dah. Begitulah perkara tentang kafan jenazah dah. Kafan jenazah sapalah ke kubur cerita dah. Sapa ke kubur dah. Lepas ni baru kita nak bincang solat jenazah. Solat jenazah ni panjang kat dah. Nampak panjang kat dah. Solat jenazah ni perbincangan dia. Jadi kita tak ada nak bincang ni nak. Kalau nak baca pun memang berhenti sikit sangat lah kita boleh bincang pun. Tak apalah. Begitulah. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika. Subhanakallah bihamdika. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.